Salam bahagia, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan sudah pasti hari ini juga kita memilih satu topik yang saya kira cukup penting, menarik dan relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa, bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah bencana ekonomi digital, dan dua tetamu yang sudah pun bersiap sedia di sebelah kiri saya ini. Kita ingin mengucapkan terima kasih dan juga selamat datang kepada yang berbahagia Puan Surina Shukri, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Malaysian Digital Economy Corporation ataupun MDEC. Jadi Puan, apa khabar? Alhamdulillah, khabar Sehat, baik. Ya? Sehat. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami. Dan kita juga ingin mengucapkan terima kasih dan juga mengucapkan selamat datang buat pertama kalinya kepada seorang lagi tetamu saya, iaitu yang berbahagia Encik Muhammad Azrul Muhammad Noor, yang merupakan pengerusi Persatuan Usahawan Internet Malaysia. Jadi Azrul, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Sehat, ya? Sehat, Alhamdulillah. Okey. Dan kepada anda, seperti yang saya katakan, ini merupakan topik yang cukup penting, menarik sebenarnya. Jadi kami juga ingin mengajak anda untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat, ataupun ingin bertanya apa saja berkaitan dengan topik ini. Jadi jangan lupa, dua talian sebenarnya telah pun kami sediakan kepada anda di 0320 594624 dan juga 0320 594625. Jadi buat permulaannya, sebelum saya lupa, anda juga sebenarnya boleh mengikuti kami secara live di FB @Bernama TV. Baik, mungkin menarik kalau kita mulakan dulu dengan Puan Surina Shukri lah, Surina, ya. Ini menarik apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri telah pun melancarkan pakej rangsangan ekonomi yang disebut sebagai bencana dalam usaha untuk membantu rakyat Malaysia lah, menghidupkan semula ekonomi negara dan sebagainya. Jadi apakah anda melihat apa yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan bencana itu adalah sesuatu yang cukup menarik sebenarnya dalam usaha untuk memulihkan semula ekonomi negara? Ya, so saya dan juga warga MDEC, kami memang menyambut baik bencana. Bukan sahaja kerana untuk memulihkan ekonomi, tetapi kepada penumpuan yang diberikan kepada ekonomi digital khususnya. Bagi yang tak mengetahui, sekarang ni contribution ekonomi digital kepada GDP keseluruhan hampir 20%. Dan untuk memulihkan ekonomi, digital inilah salah satu teras yang utama untuk kita memulihkan ekonomi. Dan penumpuan yang penting harus diberikan kepada sektor ini, kerana sekaranglah masa untuk kita melonjakkan ke arah digital, bukan sahaja arah digital, kepada ke arah IR 4.0. Setuju ataupun tidak Surina, kalau kita sebut bahawa sebelum saya dapatkan pandangan daripada Azrul sendirilah, apabila kita dilanda oleh COVID-19 dan kemudiannya ada pula PKP, dan kita melihat bahawa tiba-tiba ekonomi digital di negara kita ini tumbuh, kalau kita ibaratkan macam cendawan di musim hujan sebenarnya. Jadi apakah anda melihat itu sesuatu yang cukup menarik sebenarnya yang berlaku? Cukup menarik sekali. So kami di MDEC, kami katakan sekarang ni kita digital by default. Memang digital, terpaksa digital. Dan mengapa? Bagaimana kita, why are we here? Sebab di masa COVID, dua perkara yang kita dapat kita lihat. Satu, kita terbatas sebab kita tak boleh ke sana ke sini, dan macam mana kita nak melakukan perkara sehari-harian. So terbatas, dan untuk menghadapi kekangan tu, digital lah yang menjadi the hero. Sebab tak boleh membeli belah di kedai, kita boleh membeli belah online. Tak boleh pergi office, kita bekerja secara remote, kita mengadakan meeting atas talian. So itu satu, kita terbatas. Lagi satu, kena pantas, kena cepat. Semua pun kena sekarang. Tak pernah sekali yang tiba-tiba semua sekarang, you have to get everything now, and so you kena lagi cepat. Lagi cepat, macam mana lagi cepat, dan teknologi lah salah satu cara yang kita boleh lagi cepat. So itulah kelebihan, bukan kelebihan, hikmah COVID dari segi digital. Sebab sekarang ni sebab kita menghadapi terbatas ni dengan pantas,
Akibatnya, bukan akibatnya, faedahnya sekarang ni keyakinan kita sebagai pengguna dan juga usahawan keyakinan dia menggunakan digital lagi tinggi. So alhamdulillah kami di MDEC memang mengalu-alukan usaha-usaha semua untuk mendigitalkan lagi, dan sekaranglah masanya untuk kita melonjakkan lagi menggunakan digital ni. Okey. Nanti saya juga nak tanya tentang peranan yang dimainkan oleh MDEC terutamanya dalam menyesuaikan diri dengan situasi semasa. Tetapi sebelum itu saya juga nak dapat pandangan Azrul. Azrul, barangkali PYM ini ialah ramai yang tak mengetahuinya. Sedikit secara ringkas tentang latar belakang PYM itu sendiri. Persatuan ni kita tubuhkan pada 2010 under Registrar of Society. Jadi pada masa kita peringkat awal tu nak menggalakkan keusahawanan ke arah digitalisasi lah. Tapi masa tu tak ada sambutan. Jadi kita pada usahawan secara online yang berada di forum-forumnya peringkat awal. Tapi pada sama juga kita kenapa kita adakan persatuan adalah kerana untuk berinteraksi dengan kerajaan. Kita faham MDEC dah bawa kepada multimedia dan sebagainya, tapi pada masa sama kita rasa dan kita jangka yang ini adalah sesuatu yang perlu difokuskan lah. Jadi sejak 2013 secara intensif ataupun secara dalamnya lah, kita juga bersama juga dengan MDEC dipanggil lah untuk salah satu bagi input untuk masa tu dipanggil itu ekonomi digital lah. Jadi kita mula start kat situ, dan pada masa sama juga kita dengan ahli-ahli kita fokus kepada mereka yang nak mendapatkan ataupun nak memperoleh keuntungan secara berniaga secara online. Jadi banyak kita fokus kepada mereka yang biasanya tak ada bisnes, jadi nak cari bisnes, ataupun ada bisnes, ada perniagaan secara offline, jadi dia nak mulakan online. Jadi kita banyak bagi kita punya kepakaran dekat situ. So itu yang kita buat lah. Sekarang ni dah hampir 1 dekad lah kita dalam persatuan ni. Dan ahli kita setakat ni ialah dalam hampir 25,000 lah. Dan ada pelbagai latar belakang. Ada dulu syarikat sangat kecil, sekarang ni dah mula ekspor dengan bantuan MITI dan sebagainya. Ada dulu yang buat secara part time, sekarang dah memang full time. Ada dulu menjual produk orang, sekarang dah ada kilang sendiri. So macam-macam case study lah dalam sepanjang 10 tahun ni. Saya nak dapat pandangan anda juga lah. Saya nak petik daripada apa yang Puan Zurina sebut tadi. Mungkin juga COVID-19 ini seolah-olah semacam memberi rahmat sebenarnya kepada digital economy itu sendiri. Dan selepas kita mengalami penularan wabak COVID-19 dan kemudiannya kita ada PKP, apakah anda melihat bahawa in terms of membership itu sendiri bertambah, dan in terms of contribution mereka juga sudah berubah sekarang ini dari segi mentality dan pendekatan mereka? Dia kalau kita sebut mentality pendekatan, memang kita dah nampak ialah semakin mendalam lah. Sebagaimana ialah kita lihat, mungkin saya boleh petik daripada Puan Zurina tadi, ialah keadaan keterpaksaan saya tak langsung sebagai pengguna dan penjual lah, dia jadi lebih banyak. Sebagai contoh, masa awal peringkat PKP, masa kita laksanakan webinar secara atas talian dengan kerjasama Malaysia Productivity Corporation, Perbadan Produktiviti Malaysia, kita sebenarnya dalam masa seminggu tu yang hadir, dan mereka tak pernah ada webinar, masih lebih kurang 2,000 pendaftaran sahaja. Jadi kita dapati satu mengagumkan, pasal mereka ni di luar bandar. Mereka berada di luar bandar. Jadi keterpaksaan dan juga keinginan tu ada. Jadi kita dapati itulah. Cuma pada pendekatan kita bila sebut norma baru, dia sebenarnya adalah mereka terkejut. Apa yang saya maksudkan terkejut adalah semua orang nak bekerja di rumah. Kan pada sama juga kekangan dari segi alatan khususnya. Contohnya dalam rumah tersebut ialah biasanya tak ada anak kat rumah, tak ada ibu bapa kat rumah. Sekarang ibu bapa anak semua serentak kat rumah. So apa berlaku ialah contohnya mereka hanya ada laptop ataupun komputer riba satu saja. Itulah yang anak nak guna belajar, itulah yang suami nak guna, itulah yang si isteri nak gunalah. Jadi ini kita dapati sebenarnya norma baru memang membantu, tetapi pada masa yang sama juga mereka ada kekangan. Contohnya peralatan, contohnya ialah akses kepada jalur lebar. Jadi benda-benda isu ni timbul sebenarnya, terutama luar bandar. Dalam bandar mungkin tak ada masalah. Dan pada awal PKP pula kan tidak dibenarkan khususnya untuk pasang lagi tambahan jalur lebar dan sebagainya. Jadi ini macam memberi tekanan jugalah. Jadi ketidakseimbangan berlakulah saya nampak. Untuk jangka masa lain, kalau kita dapati dari segi konteks lain, saya dapati sebenarnya kalau usahawan ni mereka lebih banyak menjual online, saya tak langsung dapati. Dan kita dapati benda yang menarik pula, survival ataupun daya saing usahawan dia terpaksa berubah. Dulu mungkin kerisauan nak cantik nak sebagainya, tapi PKP dah tak risau pasal PKP. Pasal PKP berlaku, apa berlaku ialah produk-produk kosmetik kita dapat ini daripada data kita, mereka terpaksa menjual benda lain lah untuk survive. Pada peringkat awal face mask, sanitizer dan sebagainya untuk survival daya saing syarikat. Dan pada sama juga ada sebahagian tu
terpaksa tukar bidang terus. Maksudnya ialah mereka menjual sayur-sayuran. Kan? Contohnya benda-benda yang dekat luar bandar, ambil buah dan sebagainya, kerjasama dengan orang luar bandar dan sebagainya. So kita dapati ini secara tak langsung dia menimbulkan satu ekosistem yang sebelum ni kita tak perasan, tapi sebenarnya lagi jelas kita boleh nampak sekarang. Saya suka bila Azrul sebut tentang istilah ketidakseimbangan itu. Dan sudah pastilah MDEC sendiri harus melakukan sesuatu dalam usaha untuk menseimbangkan semula situasi yang ada ini. Jadi boleh kita kongsi bersama dengan Puan Surina. Tadi Encik Azrul katakan salah satu ketidakseimbangan connectivity. Memang dari situ kita dah berapa tahun kita berbincangkan dan isu ni memang topik ni kami di Kementerian Komunikasi Multimedia memang hari-hari kita berbincangkan dalam topik ni. Salah satu topik lain yang Cik Azrul katakan tadi is devices. So macam mana kita nak memastikan semua yang ada. Salah satu statistik ni kadang-kadang kita ingatkan SME semua ni semua dah lengkap. Tapi hakikatnya even established businesses 10% tak connected tak connected. Dan dari segi e-commerce pula SMEs ada statistik daripada tahun 2018 hanya 44% saja yang sekarang ni melakukan bisnesnya secara ada usaha e-commerce. So dalam ketidakseimbangan inilah yang kita memfokuskan sekarang. Sebagai contoh, program e-usahawan adalah satu program what do you say, marquee. It's one of our main programs yang dah 3 tahun dah. Dan program inilah diberi tumpuan kepada micro SMEs ataupun perusahaan kecil yang micro sama dengan and tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan dan latihan kepada usahawan-usahawan ni yang tak pernah online macam mana nak memulakan perjalanan online tu. Dan program ni, latihan ni kita berikan secara percuma. Ini salah satu contoh. Lagi satu contoh, dalam masa PKP ni saja, bulan lepas dah 6 minggu dah kita mengadakan Expo e-Dagang, EDX, expo yang terbesar yang pernah kami buat. So dalam 1 minggu tu 20 webinar bermacam-macam topik, bekerjasama dengan ahli industri, so Shopee, Lazada, AirAsia, R-Shop, dan memberikan latihan khusus macam mana melalui talian. So 5,200 mengikuti kelas-kelas ni melalui Zoom live. So dengan cikgu dia boleh interaksi semua sekali. Dan lagi 65,000 mengikuti secara Facebook live. So ni, dan semua ni kita berikan secara cuma. Bukan saja tu, kami bekerjasama dengan rakan-rakan industri semua, mereka pun memberikan insentif kepada peserta-peserta. Dan konsep inilah yang kita mempertingkatkan lagi dalam penjana. So dalam penjana, you'll see peruntukan 70 juta untuk membuatkan program-program macam inilah. Macam mana kita nak memberikan latihan kepada SME, micro SME untuk kita panggilkan on board kepada e-commerce ni, on board kepada digital. Okey, menarik apa yang disebut oleh Surina. Saya tertarik hati juga bila Azrul sebut tentang keahlian itu sampai 25,000. Mungkin suatu jumlah yang agak besar jika kita bandingkan dengan population Malaysian punya population. Tapi daripada 25,000 itu berapa ramai sebenarnya yang betul-betul serius dan aktif dalam e-commerce? Dia bila kita sebut serius ni, kita boleh cara kita justifikasikan dia lah dengan dia berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia lah. Itu kita justifikasi serius tu macam tu. Jadi kita nak dia sekurang-kurangnya lah berdaftar. Nombor 2 ialah tapi dari segi penggunaan e-commerce ataupun e-dagang, tapi mereka dah gunakan. Contohnya lah mungkin bisnes yang mereka sebelum ni jalankan, mereka terus jalankan cara e-dagang. Dan saya juga ada di belakang, tapi ada juga dapat maklumat daripada Puan Surina. Kadang-kadang kita bermaksud ialah kadang-kadang kita melihat pada e-dagang tu lah mesti Lazada, Shopee, tetapi tidak semestinya macam tu. Dia terlalu luas sebenarnya. Contohnya mereka boleh semudah ialah
berniaga melalui WhatsApp, berniaga melalui ataupun media sosial lain. Jadi ini adalah salah satu cara dagangan berlaku lah. Jadi kalau kita lihat dari segi aktiviti ataupun mana aktif, jadi satu ialah kita lihat ialah mereka ni aktif dari segi perkembangan bisnes. Kan dulu mungkin mereka seorang tapi pada sama juga ada satu pekerja, tetapi pada masa yang sama juga mereka juga mula adaptasi ataupun menggunakan digital ni kan. Terutamanya dari segi contohnya bayaran kan. Dulu masalah kita tengok usahawan kita, masalah daripada peringkat awal ialah bila bayaran peringkat awal merasa tak ada pelanggan, tak apa. Bila pelanggan banyak, dia tak tahu dah yang mana yang masuk, yang mana yang dia patut terima order. Jadi kekeliruan banyak, penipuan pun timbul lah. Kadang-kadang satu resit dibagi pada ni sebagainya kan. Jadi apa yang berlaku ialah sekarang ni dah ada bukan saja payment gateway, tapi ada payment tempat untuk integration. Dia integrate semua, dia integrasikan ke semua antara payment. Jadi dia ada payment punya tempat lah kan, tempat pembayaran secara atas talian ni. Jadi kalau aktif tu saya tengok ialah sekitar dalam 8% ke 9% lah yang yang masih aktif sampai sekarang. Tapi pada sama juga yang baru terus datang, terus masuk. Yang baru makin berminat. Jadi ini yang kita selalu juga galakkan mereka. Dan ada yang terhenti sekejap, buat sekejap, berhenti, ada datang balik selepas 3-4 tahun. Tapi peningkatan yang jelas ialah bila PKP berlaku. So saya petik yang tu. Sekarang ni, so kalau kita rewind 3 tahun tu, banyak usahawan kata tak payah. It's okay. I'm okay. Sekarang ni ada juga orang datang. Tapi sekarang ni soalan yang dipertanyakan macam mana saya nak buat. So it's not a matter of dia terus nak buat dah. Dia macam mana, how. So semua dia cakap how. So lagi satu saya nak petik tadi, bila kita fikirkan e-commerce ni, e-business lah saya katakan, e-business, semua ciri-ciri pemasaran yang harus difikirkan. Kita mulakan dengan marketing. Sebab kalau kita tak mau buat digital marketing, macam mana orang nak jumpa? Nak jual lemang pun kena digital marketing juga. Sebab macam mana nak tahu? Dia boleh buat Facebook page, senang orang boleh jumpa. Kedua, macam mana kita nak buat jual beli. So sekarang ni jual beli ada fenomena baru, kita panggilkan social commerce. Jual beli melalui WhatsApp. Sekarang pun ada startup yang buat teruskan melalui WhatsApp. Ketiga, macam mana kita nak membayarkan. It's macam mana kita nak buat pertukaran servis tu melalui digital. Macam mana kita nak bayar. Ini pun ada sekarang ni banyak masalah yang kat sini lah. Sebab dia tahu jual, tapi dia nak macam mana nak ambil bayaran. Macam saya hari tu jumpa ada satu keripik ni memang saya minat. Saya nak beli online. Seronok jumpa online. Tapi dia kata cash on delivery. So masa PKP tak boleh lah. Tak berlakulah transaksi itu. So bayaran tu penting. So sekarang ni that part is semua. Saya bagi satu contoh bayaran. Ada satu nak ceritalah success story. So tahun lepas kita adakan satu program ni 100 Go Digital panggilnya. So kita mulakan dekat Langkawi. So hasratnya kita ada banyak usahawan-usahawan di sana yang tak pernah dia tak pernah go online. Dan salah satu ni selalu kita ingat kalau kita pergi gerai-gerai kita jumpa jual sate. So adalah satu usahawan ni Puan Zaliah namanya. Dia jual sate. Macam biasalah dia jual sate dekat gerai-gerai tu. So tahun lepas dia melalui program 100 Go Digital kami ni, so dia pun belajar macam mana nak menjual, nak pasaran dia, macam mana nak marketing dia, tapi dan juga macam mana nak membuat pembayaran juga. Dan so alhamdulillah tu masa Oktober. So dia pun 6 bulan lah dia boleh berpraktis. Dalam zaman masa PKP ni, of course business tak jalan sebab orang tak boleh keluar, tapi Puan Zaliah ni Terra Grill nama company dia. Dia mula membuat order dia 4 kali ganda. Bisnes dia meningkat. Sebab orang boleh membuat order terus dan orang boleh membuat pembayaran. Dan sekarang ni bukan so bisnes dia alhamdulillah berkembang dan malahan dia buka kilang. Sekarang ni bukan saja dia jual kat Langkawi, dia pun ekspor sampai ke Sabah. So itulah salah satu contohnya. Ya, sebab dia boleh mula dia marketing dia buat. Lepas tu you boleh jual beli. Lepas tu pembayaran dia. So dan kemudian bila kita kata bincangkan perjalanan digital. Okay, so dan you boleh beli. Lepas tu
bila bisnes semakin berkembang, proses-proses back end pula kita kena digitalkan. Macam mana nak buat invoice, macam mana nak buat payroll, dan inilah kebanyakan SME sekarang ni. This is where kita nak menekatkan, memberi penekanan proses pendigitan ni, sebab dan yang di sinilah kita boleh mengurangkan kos, sebab kita bila ni tak payah there's lots of dia secara automatik secara kita boleh dapat report dan sebagainya so akhirnya business boleh we like to say better, faster, cheaper. Alright. Kita akan sambung lagi. Semakin menarik perbincangan ini sebenarnya. Kita ambil dulu satu panggilan yang ada di talian kita sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang, agak lama menunggu sekarang ni. Assalamualaikum Tuan. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Ya, Assalamualaikum Cik Sekretari dan ahli panel. Ya. Waalaikumsalam. Okay. Waalaikumsalam. Ini mengenai apa ekonomi digital meluas lah. Ya. Okey, soalan saya, kenapa ekonomi digital di China digunakan secara meluas tanpa guna tunai, kad kredit, perbankan konvensional, malah gunakan telefon pintar. Komen dalam hal ini. Kemudian mengenai zon perdagangan bebas digital atau sebenarnya short form DFTZ. Bagaimana DFTZ melangkaui sempadan menjadikan e-dagang sebagai keutamaan. Kemudian ketiga, Akta Ekonomi Digital. Okey ya. Pasal 8 Akta Ekonomi Digital memberi kesan kepada lanun-lanun. Nama, alamat, internet protokol muat turun secara harap akan disekat. Kemudian dalam hal ini ya. Kemudian keempat MSC pembangunan koridor raya multimedia kepada penyediaan ekonomi digital. Okey, mengenai MSC memasuki fasa ketiga pada penyediaan ekonomi digital yang inovatif untuk mencapai sasaran negara pendapatan tinggi 2020. Komen kenyataan ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Wow, persoalan yang menarik sebenarnya. Dan saya tahu Puan Surina nanti terpaksalah menjawab persoalan-persoalan dibagikan kepada anda yang mungkin ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat. Jangan lupa dua talian itu telah pun kami buka kepada anda, 0320 594624, 0320 594625. Saya ingatkan lagi. Jadi panggil kami dan kongsikanlah apa saja yang mungkin bermain di minda anda sekarang untuk kita kongsikan bersama-sama dengan kedua-dua tetamu saya di studio. Baik, sebelum Puan Surina menjawab persoalan yang dipakaikan oleh Ridwan, saya nak tanya Azrul sendirilah. Ini pun satu yang penting sebenarnya, Azrul ya. Setiap mereka yang terlibat dalam e-business ini selalunya mempunyai latar belakang yang berbeza, education yang mungkin berbeza. Dan kadang-kadang ada juga yang mengatakan bahawa tidak adil lah kalau kita ambil contohnya macam Mak Kiah yang jual nasi lemak pun nak terlibat dalam e-business, terpaksa dibawa untuk dilatih oleh MDEC dan sebagainya. Jadi bagaimana persatuan melihat isu-isu seperti ini sebenarnya Tuan? Dia satu isu yang kita lihat ialah, mungkin saya boleh tekankan dekat sinilah. Kita bagi satu kajian lah, contohnya baru-baru ni semasa PKP contohnya, iaitu kan terhad untuk keluar dan sebagainya kan. Jadi kebetulan juga Persatuan juga ada hubung kait lah dengan ahli persatuan dengan orang asli khususnya. Jadi orang-orang asli ni dia masalah dia ialah barang-barang dia dekat kampung ni, jadi tak terjual lah, tak ada siapa datang dan sebagainya. Jadi apa kita buat adalah salah satu syarikat daripada kita punya persatuan membuat, iaitu melakukan e-dagang yang dinamakan sebagai kampungfresh.com. Jadi dia ambil barang-barang orang asli ni, kampung KAMPONG, kampungfresh.com, dan sedang berlangsung pun sampai sekarang. Iaitu ambil, tolong orang asli ni jual, dan akhirnya mereka sendiri pun sekarang ni dah tahu rupanya macam ni nak track order, macam ni nak masuk. Jadi kita teruskan juga macam permintaan ataupun jualan tu dia juga boleh lihat daripada situ. Jadi kalau saya sebut sentuh dari segi aplikasi ataupun contoh dari segi sudut pandang mungkin ketidakseimbangan secara tak langsung, bukan saja orang di bandar tetapi di luar bandar yang tak ada internet. Dia cerita, kita rekod masa perbincangan tu, dia kata dia terpaksa naik atas bukit dekat kampung dia untuk tengok line, untuk tengok sampai macam tu sekali lah. Jadi satu secara tak langsung ialah bila kita sebut mentality, bila kita sebut di latar belakang, sebenarnya semua orang sedang ke arah ini. Secara langsung dan tak langsung. Bukan pasal usia, bukan pasal keturunan ataupun berada di mana, semua orang dalam keadaan macam mesti buat macam ni. Kalau tidak, dia tidak boleh teruskan kehidupan, kesinambungan kehidupan mungkin lagi tertekan. Itu yang saya nampak. Saya nak petik yang Cik Azrul cakap tadi. Luar bandar. Dan juga
kumpulan-kumpulan sasaran yang mungkin dia keyakinan dia belum sampai lagi. Dan kumpulan ni dia kena adalah hand holding sikit. Macam dalam contoh orang asli itu, dan juga ada contoh-contoh lain juga. Banyak daripada kalangan kami yang ahli digital ni, salah satu projek CSR kami membuat membimbing mereka yang terlibat, terutamanya di luar bandar, di luar bandar. Ya, dan lagi satu, luar bandar banyak peluang juga, banyak usahawan-usahawan di luar bandar ni. Dan so dari segi MDEC, salah satu usaha yang kita mulakan pilot tahun lepas, sebab kita katakan dia kena handholding sikit lah. Yalah, sebab dia nak keyakinan. So dia kalau nak suruh belajar semua sekali online, dia tak boleh serentak kan. Tak boleh serentak. So jadi salah satu usaha kami yang kami lakukan, yang kita tubuhkan pusat e-dagang setempat di luar bandar. So apa ini pusat e-dagang setempat? So sekarang ni kita ada program e-usahawan. Kalau you pergi goecommerce.my ni, you boleh dapatkan semua modul-modul berkenaan dengan e-commerce. Tapi di luar bandar, pusat e-dagang setempat ni kita adakan kelas khusus. So ada manager dia yang jaga, ada pelatih dia. Jadi usahawan-usahawan semua boleh datang ambil kelas dan dia boleh tunjuk lah. Sebab kadang-kadang masa mula-mula ni dia merasa macam kurang yakin lah. So ada dan bukan saja tu. Usaha connectivity sangat penting. Jadi pusat e-dagang setempat ni masa mula-mula kita mulakan, kita lakukan di pusat internet desa. So yang connectivity dia agak bagus. So kita lakukan kat situ. Dan bukan connectivity saja. So you dah tahu ada produk, macam mana nak ambil gambar ada tak, so kita adakan tempat boleh buat marketing dan shipping. So pusat e-dagang setempat ni selalunya dekat sebelah post office. Sekarang ni so tahun lepas kita mulakan pilot dengan 8, sekarang ni dah 22 dan hasrat kami, bukan hasrat, mandate kami. Kena lakukan tu. Dan we're on track. InsyaAllah 100 pada hujung tahun ni. So tempat-tempat ni macam Kulim, Tanjung Malim. Ini menjawab balik soalan ketidakseimbangan tadi lah secara tak langsung. Memang kerajaan memberi perhatian yang khusus. Okey. Kita nak sambung lagi kerana Puan Surina kena menjawab persoalan-persoalan yang dibangkitkan oleh Ridwan dari Pulau Pinang sebentar tadi. Tapi apa pun, seperti biasalah kita akan rehat dulu buat seketika dan anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda. Mana lagi? Tentunya Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini. Okey, kami cukup berterima kasih kerana anda masih lagi bersama kami di Ruang Bicara ini dan kita masih lagi bercakap tentang penjana ekonomi digital dan kita masih lagi bersama dengan dua tetamu iaitu yang berbahagia Puan Surina Syukri, Ketua Pegawai Eksekutif di Malaysian Digital Economy Corporation ataupun MDEC, dan tentunya kita masih lagi bersama dengan berbahagia Encik Muhammad Azrul Muhammad Noor, iaitu Pengerusi Persatuan Usahawan Internet Malaysia ataupun PUIM. Jadi masanya sudah tiba bagi Puan Surina untuk menjawab persoalan-persoalan yang dibangkitkan oleh Ridwan dari Pulau Pinang. Silakan Puan. Sementara tadi comparekan kita dengan China. Dan khususnya dia kata di China semuanya dekat sini. So memang sekarang ni telefon pintar, the power in this is dia kata the technology is the same technology that takes you to the moon. So memang this is the future. It's everything is mobile. And in China memang diberi peruntukan khusus. Memang semua strategi dia kita akan adakan mula dari sini. Bagi kita di Malaysia, memang kita dah mengenal pasti opportunity dia, peluang dia, peranan dia. Salah satu contoh e-wallets. Kan you know e-wallets? So saya kongsikan satu statistik. Masa saya mula masuk MDEC, so setahun lalu, lebih dari setahun lalu, statistik dia hanya 1% saja yang pengguna menggunakan e-wallet. Dan ni satu area yang memang
ada banyak, kita tak tahu yang mana nak guna, semua tak faham lagi. Tapi kerajaan memang prihatin untuk memberikan peruntukan khusus untuk menggalakkan orang menggunakan e-wallet ni. So dalam bajet belanjawan 2020 kita ada the first round, kita kata hey, RM30 voucher. Menggalakkan penggunaan untuk tu. menggalakkan penggunaan tu. Dan dalam penjana 750 juta diperuntukkan untuk menggalakkan orang menggunakan e-wallet ni lagi. Dan satu statistik kami di MDEC baru je dapat. So sekarang ni e-wallet, penggunaan e-wallet dia dalam seluruh Asia Tenggara kitalah yang paling advance sekali dengan kadar 40% yang menggunakan e-wallet. Tinggi ya? Tinggi. So Buat masa ni. buat masa ni. Dan sekarang bila orang semua dah lagi lazim menggunakan e-wallet dan mulalah kita menggunakan app-app pula. So jadi again kerajaan memberikan perhatian khusus. So dalam wabak COVID ni MySejahtera, MyTrace, Gerak, so kita ada app-app kan. Dan pada waktu sekarang ni negeri-negeri pun telah mengambil falsafah China, negeri China, iaitu menggunakan semua menggunakan telefon ni. Dan kita ambil contoh negeri Pahang. Negeri Pahang sekarang ni dia ada Pahang Go. Pahang Go. Pahang Go pernah dengar? Pahang Go. Pahang Go. GO. So Pahang Go ni dia I ingat Go, semangat Go. Tapi sebenarnya Go tu government online. So sekarang ni kalau lebih Pahang you can do Pahang, you can do all your a lot of things online. Bukan saja Pahang, Selangor pun ada. Dan banyak beberapa negeri-negeri lain. Kerajaan digital. Kerajaan digital. Ya, so tapi memang itulah arahan yang kita nak pergi. Yang soalan kedua tu tentang zon bebas e-dagang, kalau tak silap. Apa yang DFTZ ni sebenarnya ada banyak dia kurang faham apa itu DFTZ. DFTZ sebenarnya ialah satu inisiatif kerajaan yang untuk mendigitalkan proses cross border. So macam mana kita nak meningkatkan lagi pengeksportan bisnes-bisnes kita ke luar negara. Dan so sekarang ni e-commerce dalam negeri tapi peluang e-commerce ni adalah untuk luar negara juga. Jadi macam mana kita nak meningkatkan lagi proses pendigitalan tu. So jadi 4 kementerian bekerjasama untuk melaksanakan inisiatif DFTZ ni. Sebab kita harus menyediakan get them ready the SMEs untuk mengeksport. So macam mana nak bila you dah naik ke platform e-commerce ni boleh terus eksport ke luar negara. Dan proses macam mana kita nak the custom macam mana nak mempercepatkan. Sebab dulu tiap-tiap kali nak eksport pun you kena satu-satu barang tu you kena isi borang. So very slow. So macam mana kita, so we're working on digitalizing that and also logistics as well. So logistics pula sekarang ni kalau nak beli package dia lagi kecil. Jadi kita ada capacity untuk nak membuat to take care of that. So that is DFTZ. And then so that's one. The other question tadi cakap pasal Akta Ekonomi Digital. So tapi saya rasa tumpuan soalan tu adalah data peribadi. Data peribadi and then also dia cakap lanun. Kita tadi cakap yang menggunakan scammers. kesempatan. So sekarang ni memang kita harus memberi perhatian. Pengguna-pengguna sambil belajar you also have to be peka terhadap semua ni. Sebab memang ada orang yang akan mengambil kesempatan. So you have to be very aware and berhati-hati. Dalam satu contoh saya bagi sekarang ni seperti Cik Azrul cakap tadi, ada ramai yang menggunakan logo-logo yang logo MDEC pun kadang-kadang kita jumpa turut digunakan. Jadi pengguna-pengguna kena berhati-hati dan tahu macam mana nak check. So kadang-kadang kalau benda tu bunyi macam terlalu
if it's too good to be true, kadang-kadang tu maybe it is too good to be true. Mungkin Azrul boleh kongsi betapa seriusnya sebenarnya isu ini ya, Azrul, penggunaan pendedahan data-data pribadi dan kemudiannya digunakan oleh lanun seperti apa yang disebut oleh dia pendedahan ni saya nampaklah dia ada dua sudut pandang lah. Pendedahan satu ialah kita dah hantar maklumat pada satu platform dan platform tu mendedahkan. Sama ada dikongsi ataupun dilakukan untuk pemasaran dan sebagainya. Satu sudut lagi ialah pendedahan ni ialah sebab sekarang ni semua orang memang mendedahkan diri mereka. Jadi satu hari nanti mungkin mereka ni jadi orang penting ataupun mereka ni jadi influencer dan sebagainya. Jadi apa yang berlaku ialah timbulnya fake profile ni. Profil-profil yang tipu ni dan juga membuat iklan seperti pelaburan dan sebagainya. Saya salah seorangnya ialah saya ni kategori yang bukan terlalu macam influencer dan sebagainya. Biasa-biasa saja pun turut digunakan sebagai untuk menarik digunakan. Saya jumpa ramai orang pihak, betul ke kena bayar banyak ni 400 je untuk buat e-dagang, untuk buat pelaburan. Saya kata masa bila pula? Jadi saya dapati banyak dia buat. Dan ramai yang tu memang telah bank in kerana sebelum ni pernah kenal saya. Jadi dia percaya. Jadi itu yang antara berlaku lah. Dan ini termasuk lagi ustaz-ustaz pun kena. Kan ustaz-ustaz itu lagilah kena. Saya nak ceritanya bukannya tahap level artis ni kan ni. Orang-orang biasa pun yang ada sedikit dikenali pun dah mula micro influencer pun turut kena lah. Jadi data tu sebenarnya isunya sekarang ialah satu ialah perkongsian data tanpa izin lah. Satu lagi ialah fake profile dan menggunakan seolah genuine dan sebagainya. Okey, yang soalan terakhir tadi Puan Surina ialah tentang MSC ataupun Multimedia Super Corridor yang dikatakan agak perlahan sekarang ini dan macam tenggelam aja. Jadi situasi terkini sebenarnya bagaimana? So tenggelam sebenarnya bukan tenggelam. Belum lagi ya, masih terapung. Sebab dia okay, so Multimedia Super Corridor was in 1996 and konsep dia kita nak menumpukan perhatian. Okay? Dan sekarang ni berkat usaha-usaha MSC sekarang ni macam saya cakap tadi ekonomi digital hampir 20%. Dan sekarang prestasi kita, momentum dia makin lama makin banyak. Dan sekarang ni lah kita akan melonjakkan lagi MSC, melonjakkan lagi ekonomi digital untuk ke arah IR 4.0. Dan memang now is the time and banyak kerja yang kita kena lakukan. So bila kita fikirkan apakah what do we need to do from here. So 3 perkara, bukan 3 area. Satu, modal insan. So skills. Memang kita kena memberi perhatian khusus untuk skills. So sekarang ni kerja-kerja dia kerja lain, kerja baru, skill baru, and so tak boleh kita kena selalu mindset dia kena tukar. Mindset dia selalu kena is lifelong learning. Kena selalu belajar. Dia kena boleh upskill diri dia lah. Kena sentiasa ada benda-benda baru. Sentiasa. Tak the only formula to make sure that you are future proof. Kena mentality dia lifelong learning. Kena selalu belajar. And then caveat dia kadang-kadang kita dengar yang muda-muda je kena belajar. Tapi sebenarnya bukan. Ya, semua pun. Okey, satu lagi perkara yang saya nak kongsi bersama dengan Surina, mendapatkan pandangan anda lah. Ini tentang kreatif industri lah, industri kreatif dikatakan juga teruk terjejas akibat COVID dan juga PKP ini. Jadi apa yang dilakukan oleh MDEC sendiri dalam usaha untuk membantu mereka? So industri kreatif ni memang I think sometimes we take it for granted kan, sebab but dari segi kementerian industri kreatif ni lah yang salah satu yang kami memang betul-betul memberi perhatian sebab it's a mature industry tapi and there's lots of people and so kita memberi perhatian khusus dalam penjana sahaja 225 juta diperuntukkan untuk memberi perhatian kepada industri kreatif ni dan dari segi MDEC sahaja diperuntukkan 35 juta. Untuk apa? Untuk memberikan peluang kepada industri kreatif untuk membuatkan konten. Sebab kadang-kadang macam kalau kita jual beli boleh dapat loan daripada bank. Tapi kalau nak buat wayang ke, nak buat animasi ke, susah sikit.
So the ministry is very focused on that. YB Saifuddin sendiri dia tiap-tiap kali kita post kabinet selalu kita cakap dan semua agensi-agensi bekerjasama untuk memastikan kita boleh memberi perhatian khusus. So Microactive Ventures, Finas. Tapi sekarang ini kelonggaran telah pun diberi untuk apa ni? Jadi mungkin itu satu indikasi yang cukup positif sebenarnya kepada dan dalam dana yang diberikan tu dana untuk membuatkan content dan juga ada loans juga. Kita bercakap tentang reskilling dan juga upskilling. Apa yang dimaksudkan sebenarnya? Apa yang akan belajar. Senang. It is senang faham. Belajar, senang faham. Belajarlah. Sebab macam saya pun so kadang-kadang kita ingat dia belajar tinggi, apa dia nak belajar lagi. Tapi sebenarnya kita ambil contoh data sebenarnya. So masa saya kat sekolah dulu, saya belajar finance. Lepas tu saya kerja pun kerja finance. Tapi memandangkan betapa pentingnya data ni, kena mempelajari macam mana nak menggunakan, macam mana nak analyse, macam mana nak buat projection semua. So saya pun sendiri mengambil kursus data science. So inilah yang dinamakan upskill dan reskill. Dan reskill pula contohnya ada dia dulu dia nak jadi accountant sebab bapa suruh jadi accountant. Tapi sekarang ni accountant tu macam dah boring. Dan bukan saja boring because that's one of the jobs yang it's going to get automated. So sekarang banyak software. So apa dia nak buat? So salah satu peluang untuk nak reskill, dia boleh jadi programmer. So sekarang ni banyak kursus-kursus, banyak bootcamp, banyak benda yang boleh belajar. Dan banyak contoh-contoh tu. Dan reskill pula, kadang-kadang kita dengar data programmer bunyi macam yang tech ni saja. Tapi reskill, upskill ni pun you boleh ada yang dulu jadi accountant, sekarang dia jadi peladang. Tapi peladang yang moden dan canggih menggunakan teknologi. So that's what we mean by reskill, upskill. Dan apa pula bezanya di antara ekonomi digital ini dengan gig economy? Itu pun selalu menjadi perbincangan. Apakah kalau lihat secara sepintas selalu seolah-olah macam sama saja, tapi apa bezanya? Gig economy. Okay, so gig economy dia tak bekerja dalam sepenuhnya, full time. So the easiest way to think about it is sekarang ni kita ada banyak platform. So the reason why kita fikirkan dua-dua sekali is because it starts with the sharing economy. So masa ekonomi digital ni banyak platform-platform yang sekarang ni you boleh pergi and tawarkan service you. So macam Grab for example, that's a sharing platform kan. So you boleh share you punya kereta, bawa kereta, and then you can earn income from that. And so you can do that part time. And so bukan saja bawa kereta. So sekarang ni the gig economy ni you boleh macam-macam jenis pekerjaan you boleh buat, dan selalunya dia tawarkan pekerjaan tu menggunakan platform digital. So masa mula-mula kita berbincangkan sharing economy dan gig economy, kalau kita ulangkan 5 tahun dulu, Grab je lah, because that was the new idea. So sekarang ni anybody can be a driver. Dan tapi sekarang ni bukan saja Grab, you have mechanics yang boleh part time, and then dia menjualkan servis dia menggunakan platform digital ni. Dan sekarang ni nanny pun ada, pengasuh pun ada. So that is a new trend. The gig economy, so you can sell your services, so you can be discovered on these platforms. Dan juga you kerja part time. So sekarang ni the other thing also, it's freelancing. So freelancing ni you boleh ada yang graphic designer, dia buat freelancing, dan dia boleh menawarkan dia punya servis kepada semua pelanggan-pelanggan yang boleh they can find them on the internet, and they can sell their services on the internet. Dia mungkin pro dia jugalah bagus pada kita berniaga lah. Maksudnya lah kita jimatkan kos. Selain daripada kita ada pekerja yang tetap, kita boleh juga macam panggil freelance ni buat design dan sebagainya, untuk juga menjimatkan kos satu sudut lah. Jadi pada satu
pro dia dekat situlah yang saya nampak kan. Macam saya sendiri pun kalau macam terlalu banyak permintaan dan sebagainya, memang kita kena hire ataupun kita kena dapatkan lebih banyak khidmat lah. Itu yang In terms of competition, saya dah dapat pandangan Azrul lah. Kadang-kadang itu pun dijadikan sebagai isu lah. Kita ambil ahli-ahli Persatuan Azrul sendiri. Kalau katalah 10 orang jual nasi lemak, mungkin akan ada 10 bermacam nasi lemak lah. Jadi kadang-kadang susah nak buat pilihan dan sebagainya. Dan bila mereka melihat katalah jual durian sekarang ni begitu berlaris, semua dah pulun lagi ke sana. Jadi macam mana Persatuan sendiri melihat isu ini? Apakah itu digalakkan atau macam dia pada kita lihat ni competition ni ataupun persaingan satu benda yang sihat sebenarnya. Jadi kita sebabnya secara tak langsung peniaga ni terpaksa jadi lebih kreatif. Sama ada memberi lebih servis kepada customer, add value pada customer, ataupun dia sendiri kena ada kreatif secara services dia. Jadi competition ni ataupun persaingan ni kita dapat satu benda yang sihat. Bukan saja dia dapat menawarkan lebih baik harga pada pasaran, maknanya pengguna dapat dengan harga lebih baik kerana persaingan ni timbul. Pada sama je kreativiti juga meningkatlah pada peniaga. Jadi kita dapati persaingan ni positif. Jadi kalau kita nampak persaingan dalam satu konteks iaitu menjual benda yang sama, saya pun berpendapat itu bergantung kepada servis ataupun cara kreativiti dia menguruskan tu. Dan kalau dia tambahan pula, digital ni akhirnya pemenang utama digital adalah consumer. Sebab bila kita dalam contoh ni, kreativiti dia, so kalau semua sama, tapi siapa yang pandai marketkan win hati dia kan. Win hati dia, customer tu. So you can have like 3 nasi lemak. Boleh. Tapi satu nasi lemak ni dia punya penjual dia suka dia cerita story dia. So sebelum kita datang kita dah kan? best lah. Dia selalu letak Instagram ni, so kita pergi sana. Dan bukan saja tu, kalau dia katakan ada competition, yang ni dia ambil cash saja, tapi yang ni I punya wallet pun dia boleh dan pergi pada dia dia, yang lebih itu. prefer kat situ. Exactly. VC ini pun sesuatu yang menarik juga sebenarnya, Surina. Bila kita bercakap tentang ekonomi digital ini, selalunya lah kita bercakap tentang Lazada, kita bercakap tentang kejayaan yang dilakukan oleh Shopee, kita bercakap tentang kejayaan Alibaba dan sebagainya. Apakah MDEX sendiri sebenarnya mempunyai strategi, mempunyai visi untuk melahirkan barangkali anak tempatan mungkin berasal dari kampung yang akhirnya boleh diangkat setaraf dengan Lazada, setaraf dengan Shopee. Memang absolutely. Memang matlamat kami. Tapi sekarang ni bila kita fikirkan e-commerce, memang you always default to that sebab dia orang yang pertama dan yang paling besar. Tapi kalau kita tengokkan e-commerce, even in Penjana, like half of the partners is tempatan. I mean like locals. You ambil contoh Fashion Valley for example. So Fashion Valley ni satu contoh. Mula-mula dia jual baju saja. Tapi ramai yang tak tahu masa bulan Ramadan. Yang kita sibuk-sibuk adalah kita kena panggil ke EPU semua, macam mana nak buat bazar Ramadan semua. Sama-sama ni tengok Vivi dah jual kuih-kuih dekat Fashion Valley. So banyak, everybody's taking advantage of that. Dan satu lagi soalan kita cakap usahawan tempatan, memang the opportunity is there. Siapa yang kreatif, siapa yang buat lebih, the opportunity is there. Saya bagi contoh dalam teknologi ni, ada bidang-bidang yang baru dan semua pun sama, seluruh dunia pun baru. Salah satu contohnya drones. 5 tahun dulu kita tak bincangkan drone, tapi sekarang ni drones is a new thing, everybody's talking about that. Dan usahawan-usahawan kita juga ada yang terkemuka sedunia. This is an example yang it's a new technology, semua pun boleh buat sekali, and you have the opportunity to actually be successful if you have the right idea, the right customer, the right strategy. Dan dari segi kerajaan, we are here to support
And the right attitude as well. And the Right right paling attitude penting is lah. yang paling penting. The right mindset. Okey, kita tak ada banyak masa lagi. Bang Keli, Azrul di penghujung ini. Seruan anda dan juga harapan anda lah ya. Kita tahu bahawa ekonomi digital ini sebenarnya sedang menuju ke arah yang cukup gemilang sebenarnya. Tetapi dengan kerjasama ataupun dengan support yang kuat daripada MDEC, support daripada kerajaan sendiri, saya percaya mungkin ada masa depan yang cerah untuk mereka yang terlibat dalam ekonomi digital ini. Jadi nasihat anda kepada mereka yang terlibat sekarang ini dan akan terlibat nanti. Mereka yang terlibat sekarang ni saya rasa perlu satulah kebersamaan lah. Maknanya ambil semua peluang daripada agensi-agensi yang menawarkan sama ada dalam bentuk upskilling, reskilling dan juga tawaran kerajaan khususnya dalam penjana iaitu bagi banyak sebenarnya kelebihan pada gig ekonomi sebagainya. Tetapi kalau boleh jangan lihat sebagai konteks untuk buat duit saja. Fokus kepada untuk bina perniagaan. Betul. Bukan saja dari segi paras domestik tapi cuba pergi ke luar negara lah. Dan sekarang ni lebih mudah sebenarnya pasalnya maklumat tu di hujung jari. Jadi boleh lakukan sedikit macam penyelidikan ataupun kaji selidik yang sesuai untuk membolehkan dia membawa ke arah yang lebih baik lah. Itu yang saya nampak lah. Kalau dari sudut lain saya rasa yang baru nak masuk ni patut cepat-cepat masuk. Kerana yang dah lama ni juga makin membesar, pada sama juga kita tak tahu sustainability mereka akan datang. Sebab mungkin tiba-tiba emerging business model yang menyebabkan dah tak valid lagi. Jadi itu saya rasa ialah kena sentiasa ada expectation yang mungkin ada perubahan dari segi business model dan sentiasa berubah lah. Itu saya nampak. Okey, 2 minit. Surina, harapan anda, harapan MDEC sendiri. Okey. So seruan kami kepada semua adalah picking up what you said, partnership. Memang kita tak boleh buat sendiri, kita kena bersama-sama. Pihak swasta dengan kerajaan, company besar sampai kecil, agencies, we have to work together to really get this right. Two, fikiran jangka panjang. So long term. So sebab kadang-kadang bila kita nak perjalanan ni akan ada start stop dia. Kadang-kadang mula-mula nak try tu memang susah sikit, right? So first time I nak ajar my parents Zoom, my mom dia dah hampir like nak putus asa dah. So kita kena think long term. Dan yang ketiga, inilah masanya untuk kita melonjakkan digital. Dan kita it's the right timing and everybody, setiap orang di Malaysia ni tua ke muda ke syarikat besar syarikat kecil kena harus bertanya because digital at the end of the day is about change and it is like you're trying something new. So harus bertanya kepada diri sendiri, kalau tak saya siapa? Kalau tak sekarang bila? So kita kan ada keyakinan. Okey. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Puan Surina Syukri. Terima kasih kepada Azrul kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini. Saya cukup gembira sebenarnya dapat bertemu dengan Surina dengan Azrul dan kita harap ini bukan kali terakhir sebenarnya ya. Mungkin kita akan duduk lagi di ruang bicara ini untuk bercakap lebih mendalam lagi tentang isu ini dan tentunya terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini dan seperti apa yang selalu kami janjikan, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.